Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Ju. Terima kasih kerana sudi menonton channel Cikgu. Baiklah, minggu lepas kita dah belajar tentang pendidikan seni visual sebagai pengenalan. Okey, kita dah belajar topik-topik yang terkandung dalam mata pelajaran PSV tingkatan 5. Jadi pada hari ini, Cikgu akan sambung semula topik yang pertama dalam bidang 1 sejarah dan apresiasi seni visual, iaitu seni bina rumah tradisional. Apa yang terkandung dengan seni bina rumah tradisional? Okey, jom mari kita sama-sama lihat apa yang ingin Cikgu sampaikan. Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke kelas seni bersama saya Cikgu Ju. So, hari ini kita akan mempelajari masih lagi bidang yang sama, bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, tajuk yang pertama yang kita perlu pelajari adalah tentang seni bina. Jadi hari ini Cikgu nak nyatakan sedikit tentang seni bina rumah tradisional. Okey, seni bina rumah tradisional. So, tidak melengahkan masa, mari kita tengok slide yang Cikgu sediakan ini. Okey, yang pertama ialah definisi tentang rumah tradisional. Apa yang dikatakan dengan rumah tradisional? Okey, rumah tradisional ialah rumah Melayu tradisi berakar umbi daripada masyarakat Melayu. Seni bina ini memainkan peranan yang penting dalam persenjarahan bangsa Melayu. Okey, reka bentuk, kebesaran dan kekayaan pemiliknya dilihat daripada rumah yang dibina. Seterusnya, okey, terdapat beberapa seni bina rumah tradisional yang terkenal pada satu ketika dahulu. Okey, yang pertama ialah rumah bujang atau juga dikenali sebagai rumah tunggal. Yang kedua adalah rumah berpeleh. Yang ketiga, rumah perabung panjang. Yang keempat, rumah Minangkabau. Okey, apa yang cikgu nyatakan di sini ada dalam buku teks kamu. Cuma cikgu dah rumuskan dan cikgu dah buat mind mapping supaya senang untuk kamu lihat dan kamu baca. Okey, seterusnya masih lagi ada rumah tradisional seperti rumah tiang 12, okey, rumah serambi Melaka, rumah bumbung perak dan juga rumah kutai atau dipanggil rumah potong patani. Okey. Rumah yang berikutnya adalah rumah limas ataupun dikenali sebagai rumah baju kurung, rumah perabung lima dan rumah panjang. Okay, jadi di sini kita akan huraikan setiap ciri-ciri yang ada pada rumah tradisional ini. Baiklah, okay, tengok dalam buku teks kamu. Okay, rumah yang dikenali sebagai rumah bujang ataupun rumah tunggal ini ialah terdiri daripada ruang ibu. Okey, kat rumah ni ada ruang ibu, okey, ada rumah dapur dan ada selasar ataupun dipanggil serambi. Baiklah. Rumah bujang berselasar ni mempunyai bumbung yang panjang dengan papan pemeleh dan atap singgora. Salur angin yang menggantikan tingkap berfungsi sebagai pengudaraan dan pencahayaan. Okey, kamu tengok gambar tu dia ada anak panah kat situ dan setiap anak panah tu dia ada info-info yang berkaitan dengan rumah bujang ataupun rumah tunggal. Zaman sekarang dah susah nak jumpa rumah ni. Okey, kalau kamu tengok kat bawah tu, okey, ada tanda search, okey, ada tangan tengah pegang telefon tu. Okey, lokasi. Lokasi rumah ni terdapat banyak di Kuala Terengganu. Okey, dulu-dulu rumah bujang ni terkenal di Terengganu. Okey, next. Seterusnya adalah rumah berpeleh. Okey. Kalau saya salah sebut ni, nanti minta tolonglah betulkan, okey. Okey. Kalau kita tengok secara mata kasar, rumah ni tak macam rumah, kan? Pembinaan dia, seni bina dia, kita nampak macam ala-ala muzium. Macam ala-ala muzium. Okey. Jadi rumah ini mempunyai pemeleh yang terletak di kedua-dua belah hujung bahagian atas tebar layar. Ingat tak kita ada belajar tentang tebar layar dulu?
Ni contohnya yang background belakang cikgu ni, kena ada kat sini kan. Ni tebal layar, dia tutup bumbung ni. Kalau kamu tengok dekat bahagian bumbung ni, okey, dia ada 3 ni, tutup ni. Okey, tu tebal layar. Okey, bentuk pemelih ni melengkung dan meruncing ke atas. Pemelih ni atap ni, nampak ni? Dia runcing tajam. Okey, ni dia kata pemelih ni melengkung. Okey, melengkung dan meruncing ke atas. Itu ciri-ciri rumah berpelih. Okey, pemelih digunakan untuk menutup kasau lintang atau kasau jantan. Pemelih dikatakan mempunyai bentuk seperti ukiran bangau yang terdapat pada perahu nelayan tempatan. Okey, kalau kamu belajar tingkatan 4, kita ada belajar tentang kraft tangan kan, ukiran kayu. Jadi kat situ ada cara-cara ataupun seni kraft, okey, bentuk-bentuk perahu layar dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya, kita mengenali pula tentang rumah perabung panjang. Okey, rumah perabung panjang ni, adalah rumah Melayu tertua. Okey, juga dikenali sebagai rumah bumbung panjang. Kamu tengok dekat bumbung ni tu. Okay, ni bumbung ni kan, panjang. Rumah perabung panjang. Ni antara rumah yang tertua. Okey, yang tertua sekali. Okey, rumah ini mempunyai satu bumbung yang panjang dan melintang. Ragam hias terdapat pada bahagian tebal layar dan pemelih. Okey, ada ragam hias. Okey. Seterusnya. Rumah kau ni. Orang Negeri Sembilan memang terkenal dengan budaya dia. Okey. Ini adalah rumah Minangkabau. Okey, rumah Minangkabau ni terdapat banyak lokasinya di Negeri Sembilan. Okey. Okey, bentuk rumah ini memanjang dan bumbungnya melengkung pada bahagian hujung. Bahagian muka tebal layarnya tirus dan tinggi. Alright, tengok ni. Tirus dan tinggi. Kat bahagian depan dia tinggi, belakang dia rendah. Ini adalah ciri-ciri rumah Minangkabau. Okey, ruang di bawah bumbung dipanggil peran atau loteng. Okey, kat bawah bumbung ni ada satu ruang yang dipanggil loteng. Okey. Merupakan ruang tidur anak gadis dan tempat menyimpan barang. Alah, sweetnya. Okey, anak gadis Negeri Sembilan tidur di loteng. Okey. Rumah ini juga kaya dengan seni ukiran pada bahagian dinding dan panel pintu. Okey, ada ukiran kayu dekat panel dinding dan juga kat pintu. Okey, kat pintu ni ada ukiran kayu. Okey. Seterusnya adalah rumah pula. Rumah tiang 12. Pelik kan? Banyak betul tiang rumah ni. Okey, ni antara lokasi di negeri Kelantan. Okey, apakah ciri-ciri yang ada pada rumah tiang 12? Okey, rumah tiang 12 mempunyai 12 batang tiang yang terdapat pada rumah ibu, iaitu 6 batang tiang serambi dan 6 batang tiang panjang. Okey. Rumah ini mempunyai ukiran yang rumit pada bahagian dinding sebagai lambang status pemiliknya. Ukiran juga terdapat pada bahagian panel, daun, pintu, tingkap dan kekisi. Okey, dekat daun pintu, dekat kekisi, okey. Kat mana lagi? Banyak ukiran kayu. Okey, kat sini dia kata bila disebut tentang lambang status pemiliknya, okey, maka yang mana rumah ni mungkin pada masa tu pada zaman tu hanya orang-orang yang kelas atasan je yang mampu membina rumah tiang 12. Okey, next. Rumah Serambi Melaka. Yang ni senang ni, kalau soalan keluar rumah Serambi Melaka kat mana? Kalau tak dapat jawab, tak tahulah cikgu nak cakap apa. Okey, rumah Serambi Melaka terletak di Merlimau, Melaka. Okey, kalau kamu pergi jalan-jalan Melaka tu, Melaka terkenal dengan bandar yang bersejarah. Jadi banyak seni bina yang bersejarah masih ada lagi di Melaka. Okey, rumah ini mempunyai bumbung panjang yang berunsurkan seni bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau. Bukan sahaja kamu belajar seni, tapi kamu belajar sejarah seni bina. Okey, pada zaman dulu dekat Melaka ni banyak penjajah. Okey, sebab itulah dipanggil bandar bersejarah. Jadi ada unsur-unsur campur tangan daripada negara luar seperti Bugis, Jambi, Riau dan sebagainya.
Kesan-kesan penjajahan itulah yang tinggal dekat negeri Melaka. Sebab itu adanya terdapat seni bina rumah Serambi Melaka. Alright. Keunikannya rumah ni, dia terletak pada tangga batu ni. Kamu tengok tangga batu ni. Uniknya rumah Serambi Melaka terletak pada tangga batu ni. Yang berwarna-warni dan bermotifkan flora. Bermotifkan flora. Dah lah cantik, gah macam tu, colourful. Rupanya ada motif ataupun ada bentuk ataupun corak flora. Baiklah. Bahagian atap rumah ni, tengok kat atap dia, tengok atap. Bahagian atap rumah ni ada sedikit terbuka ataupun dibuka untuk membenarkan sistem pengudaraan. Pada zaman dulu bila orang dah bina rumah, dulu tak ada aircon. Dulu tak ada aircon. Cerita dia dulu tradisional, dia guna pengudaraan sahaja. Dia guna udara yang ada sahaja. Tak ada teknologi canggih lagi, aircon tak ada lagi, air fryer ke, air cooler ke, semua tu tak ada. Jadi dia orang masih manual. Jadi untuk mendapatkan ruang udara yang selesa, yang menarik ataupun yang nyaman bila duduk kat rumah, tak nak panas. Jadi rumah Serambi Melaka ni memang menyediakan ruang kosong dekat bahagian atap dia. Dekat bumbung dia tu ada ruang yang sedikit terbuka untuk membenarkan angin masuk rumah. Rumah ini mempunyai tebal layar bermotifkan bunga dan papan pemuka yang berkerawang ringkas. Masih lagi mengekalkan seni ukiran kayu. Seterusnya adalah rumah bumbung perak. Menarik kan rumah bumbung perak ni? Cikgu secara jujurnya memang tak pernah jumpa lagi rumah bumbung perak. Kalau yang lain-lain tadi tu, alhamdulillah cikgu dah pernah pergi dan pernah jumpa lah. Yang ini cikgu tak pernah jumpa. Honestly memang cikgu jumpa dalam buku teks seni sahaja. Nasib baik kita belajar pendidikan seni visual. Masih tersimpan lagi sejarah-sejarah dan boleh kita generasi baru ni untuk kenal balik sejarah peninggalan generasi lama dulu. Contohnya dalam tajuk kita ni lah, seni bina rumah tradisional. Jadi kita sama-sama baca ciri-ciri yang ada pada rumah bumbung perak. Rumah bumbung perak ni lokasinya terletak di Kuala Kangsar, Perak. Betul. Bumbung rumah ini panjang dan dikenali sebagai bumbung perak. Pada anjungnya diukir pelbagai motif. Dari anjung, tengok anjung dia, pelbagai motif. Kebanyakan rumah ini didirikan dengan tiang yang tinggi. Memang tinggi sungguh. Rumah ni ada tiang yang tinggi dengan untuk tujuan keselamatan. Bila sebut tujuan keselamatan ni, kamu ingat, bila ada ciri-ciri rumah yang menyebut tentang tujuan keselamatan, yang pertama, tentang bencana alam. Mungkin kawasan tu terlibat dengan banjir. Jadi penduduk dia bina rumah yang tinggi supaya yang bahagian atas ni bolehlah dijadikan tempat menyimpan barang sekiranya terlibat dengan bencana banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada tujuan keselamatan? Yang kedua mungkin ada ancaman binatang buas. Zaman-zaman dulu kita masih lagi ada banyak pokok-pokok yang belum diteroka. Jadi ada banyak binatang liar yang tidak bertuan kan. Pada masa tu dia nak mengelakkan, mungkin dengan cara itu dia boleh mengelakkan binatang buas, binatang liar tu masuk ke dalam rumah. Apa lagi tujuan keselamatan yang lain? Itulah yang terdapat pada ciri-ciri seni bina rumah bumbung perak. Kalau cikgu laju, sorry, kamu boleh skip. Kamu boleh ulang semula. Yang berikutnya, rumah kutai atau dipanggil rumah potong patani. Sweet je rumah kan, comel je. Tangga sikit, ada anjung sikit kan. Rumah ini mempunyai struktur asas daripada kayu keras. Atap dia diperbuat daripada daun rumbia. Manakala dinding pula diperbuat daripada anyaman buluh atau rotan. Rumah ini mempunyai bumbung yang agak tinggi. Zaman dulu memang diorang buat bumbung tinggi-tinggi sebab faktor pengudaraan lah yang saya cakap tadi. Dia nak bagi rumah dia sejuk, angin masuk. Jadi cara dia bina dengan membina bumbung yang tinggi. Dia kata diperbuat daripada anyaman buluh atau rotan. Dinding dia ni.
Okey, dinding ni diperbuat daripada buluh dan rotan. Begitu orang dulu-dulu terlalu menghayati atau menghargai seni anyaman. Seni anyaman. Itu semua tradisional Melayu. Kalau kita tak ulang semula, kalau kita tak belajar semula, kita akan lupa. Generasi ke generasi tak akan kenal lagi macam mana anyaman buluh, macam mana anyaman rotan. Betul tak? So ini antaralah efek-efek, kesan kalau kita belajar seni, kita tahu tentang sejarah juga. Baik. Terdapat dua jenis rumah kutai iaitu rumah kutai tiang 12 dan rumah kutai tiang 16. Keunikan rumah ini dapat dilihat pada ragam hias lebah bergantung dan penggunaan daun tepas sebagai kelarai pada muka tebal layarnya. Okey, secara konklusinya atau secara kesimpulannya, kita boleh katakan rumah kutai ataupun rumah potong patani ni 100%, okey, 100% sangat menitik beratkan tentang faktor kraft tangan, seni kraft tangan Melayu. Sangat memartabatkan seni kraft tangan Melayu. Okey, seterusnya kita pelajari pula tentang rumah limas ataupun dipanggil rumah baju kurung. Ni rumah ke baju? Rumah baju kurung. Okay, tapi kalau kita tengok gambar yang ada dalam buku teks kamu tu, rumah dia agak kita nak cakap apa mungkin kalau ciri-ciri dia tu kita kelihatan sedikit modern klasik. Ada modern klasik. Okay? Sebab daripada ciri-ciri dia punya penggunaan warna dia kan. Jadi kat sini dia ada beberapa bahagian. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia ada tulis andai-andai, tunjuk langit, ada kekisi. Dan rumah ini lokasinya di Muar Johor. Orang Johor, orang Muar. Okay, orang Muar. Okey, rumah ini mempunyai bumbung berbentuk limas dan puncaknya terdapat tunjuk langit. Tunjuk langit tu jangan kau pergi tunjuk tangan kau macam ni, cikgu tunjuk langit. No. Ni tunjuk langit yang atas ni sayang-sayang, yang ada tajam-tajam kat bumbung ni, yang mana ada bentuk tajam, biasanya diperbuat pada kayu yang diukir. Itu kita panggil dia tunjuk langit. Okey, kekisi Melayu pula. Kekisi kayu dipasang pada bahagian bawah jendela. Okey, bawah jendela tu panjang dia punya tingkap dia sebagai sistem keselamatan dan pengudaraan juga pencahayaan. Sama juga. Jadi kat sini kita boleh simpulkan, kita dah belajar banyak rumah tadi, mesti ada faktor pengudaraan, keselamatan dan pencahayaan. Dan perkara-perkara ni kita pernah belajar, masa tingkatan berapa kita belajar? Tingkatan 3, seni reka bentuk hiasan dalaman. Kita pun memerlukan 3 ni juga. Okay? Rumah ini kaya dengan seni ukiran yang terdapat pada bahagian kekisi panel pintu dan tingkap, juga tebal layar. Okay, almost kebanyakannya semua rumah-rumah tradisional akan ada seni ukiran kayu. Okay, motif yang digunakan ialah kosmos, geometri, awan larat dan fauna. Kosmos ni kamu tahu tak apa? Okay, kosmos ni yang macam alam semesta, alam semula jadi, bintang, bulan, matahari. Kadang tak faham pula, ingatkan Ultraman Kosmos. Tak Okey, seterusnya kita tengok apa lagi yang ada. Nampak menarik. Okey. Dia punya bentuk body dia sedikit nampak macam ada sedikit curve ataupun kita kata bentuk bulat yang hampir bulat. Okey, nama rumah ni rumah perabung 5. Okey, rumah ni bersaiz besar dan tidak memiliki bumbung yang Rumah ini bersaiz besar dan tidak memiliki tebal layar. Maksudnya kalau kamu tengok kat bumbung dia, bumbung dia terus dekat dinding. Okey, dia tak ada bentuk macam bumbung, dia tak ada bentuk macam tebal layar tu, dia tak ada. Okey, itu ciri-ciri dia. Strukturnya dikenali berdasarkan bentuk bumbung yang terdiri daripada sebuah perabung lurus. Dia ada perabung lurus. Dia naik atas dia lurus. Okey, ini rumah perabung. Okey, pendek kata kalau soalan keluar tentang atap ataupun perabung dia lurus, itulah rumah perabung 5. Okey. Perabung ini bersambung dengan 4 buah perabung yang turun ke cucuran atap dan dihiasi dengan ukiran kerawang. Zaman dulu dia orang memang rajin. Setiap bumbung ni ada 5 bumbung ni, 5-5 dihiasi dengan kerawang. Ini menarik perhatian dan sebenarnya juga dia menaik taraf ataupun memartabatkan kesenian orang pada zaman dahulu. Okey. Next. Yang ini walaupun kita di era moden, tapi satu yang saya salute, di Sabah Sarawak masih ada lagi
rumah panjang. Okey, gambar ni diambil di Taman Mini Malaysia di Melaka. Tapi kebanyakan rumah panjang ni kebanyakannya dia terdapat di Sarawak, okey, di Sabah, okey. Rumah ini terdiri pada satu deretan yang mengandungi rumah-rumah kelamin. Kelamin ni maksudnya keluarga. Sekarang korang fikir benda lain pula. Okey, rumah-rumah kelamin maksudnya dalam satu rumah ni banyak family yang duduk, bukan satu family sahaja. Okey, rumah yang kita bina sekarang, kita ada gedebuk satu banglo, contoh. Okey, ada satu banglo gedebuk. Itu satu family je tu. Paling tidak pun mungkin ada macam mak bina rumah, anak dia tinggal dengan isteri kat situ. Tapi dia tak akan duduk satu bumbung yang ramai, betul tak? Okay. Tapi rumah panjang ni, dia dalam satu rumah yang panjang, dia macam ada blok. Dia ada banyak keluarga yang dalam tu. Dalam satu rumah yang panjang, memiliki ramai keluarga dalam rumah tu. Okey. Seni bina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradisi sesuatu kaum. Rumah ini mengandungi rumah tanju, serambi. Kadang-kadang bukan bentuk, function yang sama, okey, fungsi yang sama, tapi panggilan ataupun nama yang berbeza dipanggil di setiap tempat. Okey. Contohlah kita kalau kat Pahang dia cakap diri kita koi kan. Kita koi. Saya ni koi. Koi. Tapi kat Negeri Sembilan dia kata den. Gitu. Benda yang sama nak menyatakan tentang diri kita. Tapi bahasa yang berbeza. Macam tu juga dengan serambi. Tadi kita tengok daripada depan banyak nama-nama serambi ni. Okay, macam ni dipanggil pula tanju. Padahal dia serambi. Okey, ruai yang tu kita panggil ruang terbuka. Okey, ruang terbuka. Kemudian ada bilik. Rumah panjang ini didirikan tinggi untuk tujuan keselamatan. Sama je lah. Okay, tak perlu cikgu huraikan lagi. Baik. Letih dah kan. Letih dah kita. Jadi, dah 2 minggu kita belajar ni. Okay, maksudnya minggu lepas sekadar pengenalan. Okay, minggu ni cikgu nak bagi sedikit latihan. Okay. Nampak tak gambar apa nama yang cikgu letak kat depan tu? Okay, baca arahan tu ya. Tugasan untuk hari ini. Kamu diminta melengkapkan latihan yang diberikan. Kemudian ambil gambar, snap. Jangan nak selfie je. Okay, snap. Kalau dah siap, snap. Lepas tu hantar jawapan tu melalui aplikasi WhatsApp cikgu. WhatsApp. Jangan hantar dekat tempat lain. Cikgu tak buka. Telegram pun cikgu susah nak buka. Jadi hantar pada WhatsApp. Tulis nama kamu, kelas kamu. Boleh? Okey, sebab cikgu bukan ada kamu seorang je kan. Ada ramai lagi anak murid cikgu. So, inilah latihan-latihan yang perlu kamu buat, yang perlu kamu hantar kepada cikgu. Okey. Untuk paperless, okay, tak perlu kamu nak salin kat mana-mana. Okey. Kamu baca. Okey, dah dapat jawapan ni. Kamu tulis nombor 1, jawapan dia apa. 2, jawapan dia apa. Okey, kemudian hantar jawapan sahaja kepada cikgu. Jangan kau pergi teks ni, kau pergi salin semua. Lepas tu nanti kau pergi hantar kat cikgu. Kalau rasa nak untuk dokumentasi, untuk kamu simpan ataupun nak lebih menarik lah. Kamu ambil balik semula ni, okay, kamu print screen kat cikgu punya video ni. Okay, lepas tu kamu paste. Lepas tu kamu print. Tampal dalam buku, tulislah ni. Okay. Kalau tak tulis, bagi jawapan melalui WhatsApp. Apa sajalah yang mana lebih mudah untuk kamu, janji kamu buat latihan cikgu ni. Okay. Alright, itu sajalah cikgu punya PDPC pada hari ini. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan jangan jemu buka channel cikgu untuk cari ilmu. Untuk kita kongsi sama-sama dan kita share supaya manfaatnya dapat pada semua orang yang menontonnya. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kita jaga kita. Jangan pergi mana-mana. PKP. Jaga diri. Bye.